أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sampai di mana? Kita sampai di atau tidak tahakkuk dirinya. Betul dah. Jadi atau ni supaya minggu lepas lah. Atau di mana? Atau kepada muka dulu. Mana? Tahakkuk ia pada dirinya pada muka 20. Muka surat 20 tu. Maka dia kata duk khilaf ulama, kena kembali di matan dia dulu sikit. Tengok rojak di matan dia ya. Kata musannaf, dia kata dan 7 yang lagi akan datang tu sifat maknawiyah namanya. Maka bukanlah ia 7 sifat tu bukan perkara yang ada dirinya, bukan perkara yang ada. Kaunuhu yang lagi akan datang sebut ni bukan perkara yang ada. Tak sama dengan sifat ma'ani. Ma'ani tu benda ada, diri benda sendiri tu benda ada. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Tapi benda ni tidak ada, bukan perkara yang ada. Hanya ia lazim bagi ma'ani je. Bila ada ma'ani, lazim ada dia. Bila ada lazim ma'ani, sabit dia. Bila ada sifat ma'ani, sabitlah dia. Gitu ya. Lepas dah tu Kaunuhu semua tu. Tu dah. Sehingga ni kembali ke syarah yang sikit. Sehingga Musa dia kata sehingga-hingganya berkhilaf ulama di mana? Berkhilaf ulama ada ke tahakkuk ia apa? Ia 7 sifat perkara ni, perkara yang lazim bagi ma'ani ni ataupun 7 ni. Adakah 7 yang lagi akan datang ni tahakkuk ia pada dirinya? Kalau jawab kata jo, tahakkuk pada diri. Kalau itu apa benda tu? Maka mengikut pendapat hak kata tahakkuk pada diri itu, iaitulah kena kepada pendapat Qadhi dan Imamul Haramai dan segala Maturidiyah kita kata. Dah, mengikut tahakkuk pada diri iaitu pertamatan. Mengikut mereka ni kaunuhu yang lagi akan datang ni pertamatan sebagai nak kata pelekat, tapi nak pelekat apa sangat pun bukan benda wujudi, tapi benda sebagai pertamatan. Kalau orang kata irtibat ni pertamatan lah. Pertamatan tiap-tiap sifat ma'ani dengan zat. Maknanya zat, sifat kudrat tidak ada, tak boleh ada di zat kalau tidak ada kaunuhu qadiran masalan sebagai pengikat atau sebagai irtibat antara sifat dan juga zat. Kalau tidak ada sifat kaunuhu qadiran tu, sifat ma'ani, sifat kudrat pun tak boleh ada di zat. Tu mengikut kau ni, nampak tak? Hak dulu dah tu, kira-kira hak dulu. Kalau gitu hak tu panjang lebar tu. Tu melaku di atas pendapat yang apa? Yang mengisbatkan ahwan namanya. Mereka ni adalah perkataan mereka yang menyabitkan ahwan. Itu dikatakan mereka yang musbit al-ahwan,
Musbitul ahwal, mereka yang mengisbatkan akan ahwal. Maknanya mereka yang mengatakan bahawa sifat maknawiyah ni adalah hal. Hal. Itu lepas dah. Atau tahu situ. Tahakkuk atau tidak tahakkuk dirinya, tidak apa kita tahu, tidak nak kata tahakkuk ni tidak sungguh dirinya, diri perkara tu, perkara yang tujuh tadi tu, tahakkuk dirinya, tahakkuk pada kharid lah. Kau tak tahakkuk diri pada kharid. Hak dulu tahakkuk pada kharid. Tengok seminggu asal lupa tak lupa dah minggu ya dah. Ni kalau lama tak tahu. Tu. Hanya ia mana? Ia tujuh sifat tu ataupun ia segala yang lazim bagi ma'ani tu. Boleh kata jawab lagi tu. Hanya ia mana? Ia tujuh sifat tu kaunuhu yang lagi akan datang ni amrun i'tibari, benda yang kira-kira akal saja. Ni keadaan buku yang hijau ni ada tak benda? Hijau tu ada lah, kerana dia benda sifat ma'ani, arad yang menumpai di jirim tu. Tapi keadaan kaunuhu akhdara tu, keadaan buku yang hijau ni ada tak? Khilaf ulama, keadaan tu sendiri tu khilaf. Mengikut pendapat hak pertama tadi, keadaan tu apa? Mereka berkata keadaan itu adalah irtibat, pertamatan sifat hijau di buku. Tanpa ada irtibat tersebut, tak boleh ada hijau di buku. Hijau tak akan boleh ada di buku kalau tidak ada kaunuhu aqdara sebagai pengikat. Seolah kata gitu. Ada pengikat tu nampak benda wujudi pula. Tapi ni tak, bukan benda wujudi. Sebagai pertama gitu je antara sifat dan zat. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Kalau itu kaunuhu tu ada tak? Dia kata, bukan benda ada. Bukan benda ada. Kaunuhu akhdara tu bukan benda ada tu. Bukan benda ada tu, kaunuhu akhdara tu. Lepas tu apa? Bukan wujudi, tapi dikatakan han. Apa han? Han ni tak sampai ke tahap wujudi. Kalau wujudi, jadi akan ada juga. Padahal benda tu bukan benda ada. Kaunuhu tu han. Maka tu amrul i'tibari lah. Amrul i'tibari rendah sangat. Amrul i'tibari sekadar tahakkuk dalam kepala je, pada kharid tak tahakkuk. Amrul i'tibari. Tapi benda ni tahakkuk. Kalau kira sungguh dia sabit, maknanya sabit pada kharid. Cuba tengok hijau ada tak? Ada. Ada hijau. Kalau tu. Tapi isyarat tak leh kerana dia bukan benda ada. Ya, kerana dia lazim benda ada sampai ke tahap dia tu yang tinggi sikit. Tu ya. Dia lazim benda ada. Nampak tak dah? Kaunu tu. Tu pendapat mula-mula. Pendapat yang kedua kata, tidak tahakkuk dirinya. Keadaan yang hijau tu bukan ada, bukan sungguh dirinya pada kharid sehingga sampai ke tahap tu. Hanya ia keadaan tadi ataupun tujuh sifat tadi ataupun perkara yang lazim bagi ma'ani yang tujuh lagi akan datang ni, ia dikatakan amrun i'tibari, ya, serupa dengan ni, serupa dengan nipis, serupa lah dengan pak segi, serupa lah dengan tebal apa semua ni. I'tibari, ya, faham dalam akal gitu ya. Apa bagi mereka ni, apa dia? Faham tak? Turut mereka tadi, kaunuhu tu ialah han, penamat antara sifat ma'ani dengan zat. Tapi mereka ni dia menafikan han. Ni menafikan han. Abu Hasan Asy'ari ni menafikan ahwal. Dia kata kaunuhu tu amrul i'tibari ya. Apa benda? Iaitu, dia kata, iaitu tujuh sifat yang lazim bagi ma'ani ni. Tujuh sifat yang lagi akan datang ni, kaunu sampai kaunu mutakalliman. Kaunu yang lagi akan datang ni ialah, dia kata, berdirinya. Apa berdirinya? Apa berdiri tu makna apa berdiri? Lepas tu apanya tu, jadi dua kali.
Berdirinya. Berdiri tu apa? Lepas tu nyo tu apa? Maka musannaf sebelum pada nak hurai berdiri, ya hurai nyo dulu. Berdirinya apa nyo tu? Nyo tu rajak ke mana? Artinya nyo tu. Nyo rajak kepada nyo tu. Artinya tu apa? Nyo tu apa? Biar faham domain nyo tu dulu. Artinya tu lah. Banyak kau. Artinya. Faham tak? Artinya, arti domainnya tu. Tu. Nyo mula-mula je. Pening situ lah. Tak apa dah tu, faham dah. Arti domainnya tu ialah sifat ma'ani. Bermaknanya nyo domain tu musannaf kita nak rujuk kepada sifat ma'ani tu ya. Faham tu dah? Sifat ma'ani yang 7. Bila nyo rujuk kepada sifat ma'ani, kita buang nyo pun tak apa, kita ganti dengan sifat ma'ani, mudah kita faham. Iaitu 7 sifat yang lazim bagi ma'ani tu ialah berdiri sifat ma'ani tu. Faham dah? Berdiri sifat ma'ani tu. Apa berdiri? Dan adanya atop kepada berdiri sebagai atop tafsir. Nak mentafsirkan makna berdiri. Takut kita faham tak ada kaki bercacah lagi pula. Berdiri sini maknanya ada. Qoma. Tu sifatun qaimatun. Qaimatun yang berdiri, jadi yang adanya. Gitu ya. Iaitu sifat yang 7 lazim ni, kaunu semua ni ialah berdirinya, menumpannya. Tu kata menumpai, tak apa kata berdiri tu tumpangnya hanya sifat ma'ani dan ada sifat ma'ani tu. Tumpang dan ada di mana? Berdiri dan ada tu pada zatnya Allah Ta'ala. Ada pada zat. Faham tak tu? Dia kata gini, ni hijau ni, kaunuhu aqdara tu apa? Kaunuhu aqdara tu apa? Ikut pendapat ni, tanya dulu, hijau ni ada tak? Hijau ada tak? Ni hijau ni ada tak? Ada di mana? Ada di buku. Hijau ada di buku. Ada hijau di buku itulah keadaan yang hijau. Kira banyak apa pula? Hijau ada tak? Ada. Ada di mana? Ada di buku. Ada dia di buku itulah kaunuhu aqdara. Selapih, kira lapih. Tak kena wasitah dah. Dia wasitah jadi banyak perkara pula. Dia han. Dia jadi kira, jadi banyak lapih. Ni, ada dah hijau. Ada di mana? Ada di buku. Ada hijau di buku. Itulah kaunuhu aqdara. Turut dia. Kalau gitu mengikut pendapat Asy'ari, kaunuhu semua ialah ada sendiri tu. Diri ada sifat. Sifat tu ada lah. Ada di mana? Ada di zat. Ada dia di zat. Telah dikatakan kaunuhu. Maka sifat hijau ada tak? Ada di mana? Ada di buku. Ada tu ada tak? Ada tu ada tak? Ada dia tu ada tak? Tak ada. Hanya sungguh saja dan faham dengan akal saja. Kalau itu hijau tu ada, tapi ada hijau tu sungguh je amru i'tibari. Ada di buku tu. Sebab itulah kau kudrat tu ada di zat, tapi kaunuhu qadiran sungguh je kerana kena kepada diri ada di zat tu dah. Diri ada sifat di zat tu dah. Nampak tak? Kalau gitu, Tuan kata, kalau gitu berlaku atas pendapat ni, sifat manawiyah tu kena ke sifat nafsiyah lah. Sifat manawiyah ialah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Nampak tak? Kalau seterusnya nanti tu. Dan adanya pada zat. Faham tak tu dah? Putih ni ada tak?
Ada, kan kita nampak. Ada di mana? Tisu kita kata. Maka ada putih di tisu tu ada tak? Ada di tisu tu. Ada tu ada tak? Kalau ada tu ada, cuba tunjuk. Kalau ada tu ada, akan jadi tasansul banyak. Ada tu ada. Lepas tu ada tu ada tak? Ada. Ada pula. Ada tu sifat dengan ada. Ada. Sampai ke bila? Ada. Kira je banyak. Ada bukan ada. Pening pula ni. Ada bukan ada. Ada bukan ada. Allah ada. Ada Tuhan tak ada. Tu. Pening ke? Allah ada Tuhan tak ada. Allah ada Tuhan tak ada. Allah ada Tuhan tak ada. Nabi ada Nabi tak ada. Buat macam ni. Ngaji besar mari ni pening ni. Ni pening ngaji mari kalau mau kira sangat. Tapi kita mengajar ke kampung ni, kita bahas lagi lah sampai dah hak tu. Ada Tuhan. Tuhan ada Tuhan tak ada. Dia. Tak lama sungguh. Hiu. Mengajar lagi kita mengajar sifat 20 yang dimantap molek. Akhir-akhir kita orang ni. Sungguh ada Tuhan tu ada lah. Putih tu ada lah. Tapi ada putih bukan benda ada. Ada dia tu sungguh ya. Lah itu. Faham je kata ada. Apa tak? Tu dia. Kalau itu turut dia, putih ada putih itulah kena ke diri kaunuhu tu dah. Keadaan tisu yang putih. Apa keadaan tu? Ada putih di tisu tu lah keadaan tisu yang putih. Ada tu dah. Betul ada tu benda apa? Amr i'tibari. Itulah tidak tahakuk pada diri, hanya amr i'tibari ya. Kaunuhu tu. Ni pendapat Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebab tu dia menafikan ahwan tu. Al-hal minal muhan. Dia kata hal ni mustahil, aku tak terima hal. Duk kira banyak lapis. Kira apa banyak lapis? Ada zat. Ticu tu zat. Putih tu sifat. Ada putih di zat. Cikgu, ada putih di zat. Itulah kaunuhu qadiran. Bukan aku menafi keadaan tisu yang putih. Semua isbat keadaan tisu yang putih. Tapi yang menafi tu apa? Hok kata han tu aku tak terima tu. Aku tak terima tu. Aku kata han. Yang aku katanya kaunuhu yang mengkata han itu adalah keadaan itu ialah ada putih di ticu tu lah tu kaunuhu. Tu nampak tak? Nampak tak tu? Tak apa lah tu. Ni bahas sini ya. Tadi depan lagi sampai. Ni kilah tu baik mari. Imam Abu Syari kata itu adalah amr i'tibari. Maknawiyah dengan mana amr i'tibari. Ada Abu Al-Qadhi dan Imamul Haramai serta lain lagi kata maknawiyah ialah han. Ada han satu makna lagi. Maknawiyah satu makna lagi dengan makna samaratu sifat. Yang itulah ijma' ulama di atas sebutnya. Adapun dua-dua makna ni tak ada ijma', masing kilah. Hak ni duk menafikan han, hak ni maknawiyah dengan makna han tak ada siapa ijma'. Maknawiyah dengan makna imam tibari duk kilah kilah. Tapi maknawiyah dengan makna samaratu sifat itu semua ijma' ulama. Boleh dah. Tak payah ni. Nak habis ni tak payah. Habis. Iaitu berdirinya sifat ma'ani dan adanya. Sifat ma'ani ada di mana? Berdiri dan ada tu pada zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita kira halusi lagi, sifat ma'ani tu ada tak? Ada tak sifat ma'ani? Ada. Kalau itu sifat ma'ani juga bersifat dengan wujud. Zat tu ada tak? Tisu ada? Ada. Putih ada tak? Ada. Tisu tu bersifat dengan wujud. Putih tu pun bersifat dengan wujud juga. Tiap-tiap benda yang wujud ni bersifat dengan wujud. Boleh faham tak? Tidak? Nampak tak? Nampak tak tu?
Nampak tak? Boleh? Bersifat dengan wujud. Tapi kita kata tisu ni ada. Ada tu ada zat. Putih ada tak? Ada. Itu ada sifat. Tak? Nampak tu dah? Dia bersifat dengan ada belakang tu. Sebab tu sifat ma'ani semua je ada wujud-wujud belakang. Sifatun wujudiyah tu, dia bersifat dengan wujud belakang. Sebab tu dah takrif zat itu bukan setakat benda ni. Dia ada dalam kitab apa semua, dia ada. Bila sebut kata zat, bukan semata-mata makna bukan ialah bukan kena ke di atas jirim saja. Kena ke sifat juga dikatakan zat. Tak? Nampak tak? Kalau kita kata ni, putih ni. Putih ni bersifat dengan ada. Ada tak putih? Putih yang ada. Tisu yang ada. Ada dua kali sini. Ada zat satu dan ada sifat tu satu lagi. Sifat tu satu lagi. Nampak dah? Ada dua. Maka ada wujud tu sifat bagi zat satu. Zat ni tisu ni adalah zat dia. Wujud tu sifat dia. Putih tu bersifat dengan ada juga. Kalau gitu putih tu dinamakan zat juga. Iktibar wujud tu sebagai sifat dia. Walaupun putih sendiri dikatakan sifat pada panggilan kita, tapi putih tu juga diitlakkan makna zat juga ke atas dia. Tu hal dah. Kerana zat ni maqama bihi ghairu, barang yang ada benda lain di dia. Maka bila barang yang ada benda lain di dia, putih tu pun ada wujud di dia. Sampai wujud di dia, maka putih tu pun kalau kira zat juga. Anda lagi syarkah Yahudi sebut tu. Ni kita kira jadi banyak pula tu. Nampak tak? Bening lah. Tak apa lah. Halakau. Hok mana tak boleh terima, tak boleh makan lagi. Tu. Jangan mamuh lagi. Lama patah gigi. Rasa kerah sangat, nanti dulu. Tak ada apa dah. Tu kita lama ngaji main tu kena suat tak lama-lama sekali sedialah. Habis itu. Mengikut mereka ni. Mengikut mereka ni kaunuhu ialah ada lah. Diri ada sendiri. Itu Tok Guru kata, kena dah Tok Guru kata tu. Guru kata, kalau gitu hakikat sifat maknawiyah bagi Asy'arinya ialah kena ke sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani dah. Kerana sifat ma'ani bersifat dengan wujud. Wujud itu sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Nampak tak? Tak apa lah. Wujud sifat ma'ani bagi. Berarti sifat ma'ani itu ada tak? Ada. Sedia tak? Sedia juga. Kekal tak? Kekal. Kalau itu sedia kekal ni sifat salbiyah bagi sifat ma'ani. Yalah. Dah. Sifat ma'ani ada tak? Ada. Kalau itu ada ni juga sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Kita nak ngaji kan sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Kita nak kira. Tak apalah kau lagi. Kalau gitu kata dia, ada berdiri zat, sifat ma'ani dah ada pada zat. Itulah dikatakan kaunuhu semua tu. Maka bukanlah ia tujuh yang lazim bagi ma'ani ni. Bukanlah ia tujuh sifat yang lazim bagi ma'ani. Ambil daripada kaunu sampai akhir tu. Bukanlah ia semua tu sifat. Bukan sifat tu. Tu. Bukan sifat. Apa maksud bukan sifat? Yakni bukan sifat bagi zat Tuhan. Bukan sifat bagi zat Tuhan. Hanya sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Itu dia tahu situ ya. Sifat. Bukan sifat. Yakni tulis di sifat tu. Yakni bukan sifat bagi zat.
bukan sifat bagi zat Tuhan. Semacam sifat ma'ani, hanya ialah sifat nafsiyah bagi sifat ma'ani. Itu Tok Guru katalah. Jadi mengikut pendapat Abu Hasan Asy'ari, kaunuhu ni bukan sifat. Faham tak? Bukan sifat bagi zat, bukan sifat terasing sehingga kena bilang pula tu. Bilang apa kaunuhu? Dia bukan sifat. Ya ada ni kita kata ni. Bila buku ni hijau, keadaan buku yang hijau tu apa? Mengikut Asy'ari kata, keadaan buku yang hijau ialah ada hijau di buku tu dah. Tak payah nak bilang sifat dah. Kan kita nak bilang sifat pula. Cuba ceritakan sifat buku ni. Buku ni hijau, satu sifatnya. Bak persegi, satu sifatnya. Tebal sifatnya. Hijau sifatnya. Satu sifat lagi, keadaannya yang hijau. Nak bilang apa? Bilang apa? Tak nak bilang, dah bukan sifat. Ada hijau di buku, tu dah keadaan yang hijau. Dah bilang apa pula sifat? Bilang apa? Bukan sifat. Bukan sifat bagi zat tu. Faham tak? Nampak tak? Lain pada Al-Maturidiyah dulu. Maturidiyah kata sifat wujud apa? Hijau ada lah, ada. Ada. Tapi tak boleh ada hijau di buku kalau tidak sabit kaunu aqdar. Kaunu aqdar ni sebagai irtibat sifat tu. Hak tu bilang satu juga. Tu dia bilang satu lagi. Kaunuhu tu bilang sifat. Sebab tu jadi 20 tu. Bagi Asy'ari, dah tak kena bilang tau. Kira boleh banyak pesiar budak-budak tu. Tengok. Pening tu. Boleh kira. Tapi ulama ni akilah tak apa. Kita fikir akhir-akhirnya jadi berat rajah ke pendapat Asy'ari. Tapi jadi masyhur pula dengan pendapat Maturidiyah. Akhirnya masyhur sifat 20. Sifat 20 tersebar luar hak tu. Sifat 20, sifat 20. Pendapat Maturidiyah ni, pendapat Abu Qadhi Al-Baqilani dan Imamul Haramain, dia tersebar luas. Jadi masyhur orang berkecek gitu. Bila orang berkecek banyak sifat 20 di 20. Nak padam tak boleh lah. Kemasyhuran tu nak padam tak boleh dah. Jadi 20 situ. 20 sifat 20. Ngaji apa? Sifat 13. Siapa ngaji sifat 13? Kitab mana? Aku ngaji sifat 20. Orang ngaji sifat 13 ya? Gila jadi pening pula lah. Jadi tak masyhur, tak dengar mana. Tapi bila kira kau rojahnya, nampak kena kat Abu Hasan. Nampak kena Abu Hasan. Tak bila dia banyak ya. Bilang apa dia banyak. Cukup mengisbatkan hijau bagi buku. Jadilah kau keadaan yang sifat asing pula. Tu sebab tu kita tak nampak tu. Kita tak nampak lagi tu. Boleh? Tu dia. Tak apalah tu. Kalau itu bila maka bukan sifat gak, tak ada payah kena bilang apa dah. Tak nak bilang dah. Maka di sisi akunya tu 13 saja. Saya kata. Inilah misalnya kita kata inilah kaum yang rajah. Dan inilah makna nafikan ahwal. Tu dia kata tu. Inilah, ini mana inilah? Inilah mana? Ini kau yang mengatakan. Tulis itu tak apa? Inilah. Nak rojok yang banyak tu. Inilah, yani ini kau yang mengatakan bahawa
Ini kaul yang mengatakan bahawa tujuh ini amrun iktibari. Tujuh ini amrun iktibari dan bukan sifat. Dan bukan sifat. Tu inilah sebenarnya kita. Inilah hak kata kau yang mengatakan tujuh ni amrun iktibari saja, bukan sifat ni. Hak ni lah kaul, pendapat yang rajih, yang kuat. Ni lah pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Tu yang rajih sini. Tapi tengok dia fikir-fikir mai sekali lagi. Masa nampak kok tu. Kok kok nunggu pula. Kalau kira sungguh ya lain tu dah. Nak boleh ada. Nak boleh ada hijau di buku, kena sabit kaunuhu akhdar. Situlah nyata kata kaunuhu ni lain, hijau lain. Nampak pula ke dia? Nampak juga ke dia? Fikir sekali nampak kot tu. Fikir macam lagi, nampak kot ni. Tak apalah, fikir kot mana pun nampak. Nampak dua-dua pun tak apa. Tak ada mudarat pun, dia mau kilah siap dah. Kita nak tidak fikir ya. Fikir tu ya. Fikir sekali lagi, ni duk kira apa pula kau nuhu tu. Ada hijau, ada dia. Hijau ada. Keadaannya hijau, kiranya itu. Fikir sekali pula nampak pun tu. Fikir kali nampak ni. Fikir sekali lagi tak nampak apa. Tak nampak apa. Jadi apa? Hak tu lah kau yang rojeh. Hak kata tak nampak apa tu kau yang rojeh. Jadi jumhur ulama. Kau yang masyhur. Yang masyhur dalam ni. Masyhur dalam ruwak ni. Masyhurnya kau yang kata tak nampak apa tu. Tu. Dah. Tu. Habis. Tak apalah yang nyata kot mana pun. Jadi bagi mereka dah mau duk kilah sama mereka, tapi pihak kita ni orang duk tengok pula ni kita nampak mana. Dia kena ada panggil cenderungan hati tu. Tak itu. Bila hak ni duk nampak ni gerung. Dua tim ni. Tapi kita orang tengok dia kena ada cenderungan. Masa sedap hak ni. Aku subhanallah hak ni. Kawan kita kata tak sedap. Kenapa ni? Aku tak boleh tengok tu sedap ni tu. Dia sedap situ. Dia masing-masing pula dah. Waktu kembali kepada fikrah cenderungan, tengoklah. Jadi khilah dah tu. Tapi yang sampai tak asup pula lah, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kena tolong kira lah kau. Yang moleknya nampak dua-dua tu. Nampak juga ke dia? Nampak juga ke dia ni? Dah, habis. Maka inilah kau yang rajih yang kata. Dan inilah juga. Inilah kau yang mengatakan tujuh ini amrul iktibari ni. Ni. Sebab tadi ini dah hak rajak kepada tadi. Hak kita tulis inilah tadi, hak tu lah tu. Sama lah tu. Dan inilah, yakni kau yang mengatakan bahawa tujuh ini amrul iktibari ni. Mereka kata kau nuhu yang lagi akan datang ni amrul iktibari. Bukan ahwal. Bukan hal. Maka inilah makna nafikan ahwal. Betul dah? Orang yang berkata maknawiyah itu bukan hal. Tulis itu. Nafikan ahwal yakni orang yang berkata maknawiyah itu bukan hal. Jadi orang yang berkata maknawiyah itu bukan hal. Itu menafikan ahwal. Kalau orang tanya kita, Abu Hasan Asy'ari menafikan ahwal apa maknanya? Jangan jawab kata, Abu Hasan Asy'ari tak pegang tu 7 sifat qaulu, dia tak terima tu, tak terima. Dia menafikan ahwal, dia tak terima 7 tu. Jangan jawab gitu. Malu kot orang. Jawab gitu. Jawab apa gitu? Dia bukan menafikan 7 tu, yang menafikannya
keadaan tujuh ni adalah ha. Tu yang munafi. Apa mereka kata? Mereka kata amr i'tibari, bukan ha. Tu yang makna menafikan ahwa. Jadi banyak tu jadi silap gitu. Banyak jadi masyhur kecek begitu juga. Abu Asad Syari tak mau tujuh ni tak mau. Tujuh tak mau. Ya ambil 13 ya. Tujuh lagi kau nunggu tu ya tolak. Tu. Bukannya menafi tujuh tu. Menafi tujuh tu. Jaga ustaz-ustaz. Habis. Dah. Tu dikatakan makna nafikan ahwan tu. Sekarang tu. Dan tujuh perkara itu, musannif nak hurai satu persatu lah. Bila kita faham dah khilaf antara mereka, tak ada masalah lah. Sebut ni musannif sebut untuk melengkapi khilaf dua-dua tu. Dan tujuh mubtada. Dan tujuh perkara itu, bermula tujuh perkara itu. Ibarat dengan perkara ni molek ni. Ibarat perkara. Kalau kita kata dan tujuh sifat itu, tu. Kalau kau dah tu, kita tak asup tu, tak asup pihak mana? Maturidiyah. Yang mengatakan benda tu sifat. Pada Asy'ari kata bukan sifat. Pak kata yang tujuh sifat, maka masuk gunung lah. Masuk gunung. Tu. Kalau kata dan tujuh pekerjaan itu, tak masuk juga. Kerana sifat ni bukan jenis pasal pekerja bukan benda pekerja apa. Kecek perkara lah sini. Yang masuk belakang tu. Dan tujuh perkara itu, tujuh perkara ni, yang kata yang tujuh sifat ni, kalau kita tahu ada tujuh sifat lagi, yang nampak kita isbatkan sifat dah lah. Ingat dah. Dan tujuh perkara tu, yang pertamanya, ni pertama. Yang pertamanya tujuh perkara. Yang pertama dari tujuh tu apa? Perkara yang diibarat, yang ditutur, yang dibercakap daripada perkara tu, diibarat dengan kata hamba. Hamba ni musannaf pada lah. Syekh Ismail ni dia kata perkara yang diibarat daripada perkara tadi tu diibarat dengan kata hamba. Kata hamba. Faham dah ibarat tu, faham dah? Makna dah tu. Hamba kata gini, mana hamba kata? Yang ke-14, yang tu mubtada. Lama baca dengan kata hamba yang tu. Baca sekat tu selera. Diibarat dengan kata hamba yang hamba yang apa? Barangkali jatuh ke kitab. Hamba yang dhaif ke, hamba yang faqih ke, barangkali hamba yang lihat di musannaf tawaddu ni, hamba yang dhaif. Kira malah tu. Pada barangkali. Tu bukan yang kita jatuh. Musannaf takdir yang tu untuk nak menjadi mubtada ya. Yang ke-14, jadi perkara yang ke-14. Ni yang ke-14. Tu musannaf dah. Musannaf takdir gitu sebab apa? Ya takut kita keliru kata ke-14 sifat juga. Kalau kita kata sifat, bermakna kita tak kena bincang dah. Bermakna kita sudah cenderung kepada pendapat Maturidiyah. Kalau kita kata bukan sifat, berarti kita nak pergi ke ni. Lepas tu kita ibarat dengan perkara lah. Yang ke-14, perkara yang ke-14 daripada 20 tu, yang kata 20 ada semua, tapi perkara yang ke-14 daripada 20 perkara sifat wajib bagi Allah Ta'ala lah. Tapi kita kira, bila kita kira 20, bermakna dengan sendiri kita isbatkan sifat juga tu. Kalau kita ada 13, berartinya kita tak bilangkan sifat 7 tu. Maklum mana dah. Tu.
Yang ke-14 daripada 20 tu ialah khabar. Barang yang, maksud yang, makna yang dipaham daripada kata hamba. Hamba kata apa? Kaunuhu ta'ala hayyan. Dia sebut hayat dulu. Maklumlah, di sifat ma'ani lagi dia sebut hayat dulu dah. Maka di maknawiyah ni pun dia kena lazim anu. Kaunuhu ta'ala hayyan. Apa makna kaunuhu ta'ala hayyan? Ha? Dia datang kaunuhu hayyan mari dulu sebab apa? Nak beri musyakalah dengan sifat ma'ani dulu tu. Sifat ma'ani dia sebut hayat dah. Boleh? Dia sebut sifat hayat yang pertama. Sifat yang ketujuh hayat. Maka sini bukan kaunuhu hayyan jugalah. Kaunuhu hayyan juga. Kaunuhu ta'ala hayyan. Apa artinya? Arti kaunuhu ta'ala hayyan, dia ada berapa huruf? Ka, waw, nun. Kaunu. Lepas tu hu. Tu hayyan. Kalau iktibar dari segi nahu ke, apa dia kita kata, hu tu dome. Jadi isim bagi kau. Hayyan tu khabar dia. Kerana kaunu ni ya tasrih daripada kana juga. Dan tasrih daripada kana masih beramal sepekana. Rafa'kan isimnya, nasabkan khabar dia. Tu hu di situ. Bahabannya pula nahu. Hu tu isim kaunu. Tu kira semula lah dah. Erok dah. Hayyan tu khabar dia. Tu. Kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Ta'ala tu artinya arti kaunuhu hayyan. Apa arti? Keadaan Allah Ta'ala ampunya penghidup. Ni beza pada yang lain sikit. Di sifat ma'ani tu beza dah. Hayat artinya penghidup. Kaunuhu hayyan, kalau kitab ibarat kitab biasa dia kata mana? Keadaan Tuhan yang hidup. Gitu ya. Pada yang muka dah dia kata keadaan Allah Ta'ala ampunya penghidup. Tu. Nampak wajah Allah mana? Fikir. Tu. Tengok ni jauh ni Allah musannif lah. Kerana apa? Kerana musannif itu terjemah tepat dengan kawaid bahasa Arab. Kaunuhu hayyan. Apa makna hayyan? Zatan muttasifan bil hayat. Kaunuhu qa'iman. Kaunuhu muttasifan bin qiyam. Kaunuhu jalisan. Kaunuhu muttasifan bin julus. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu muttasifan bil qudrah. Kalau gitu muttasifan bil qudrah bersifat dengan kudrat, bersifat dengan hayat. Apa makna bersifat dengan hayat? Ampunya penghidup. Tu bersifat dengan hayat. Apa tak? Tu. Kalau kata yang hidup, kaunuhu, keadaan Allah yang hidup, itu bukan terjemah sifat. Samarah. Semua tu sifat. Kira-kira pula lah. Cuba kira tengok. Yang beza tu ada sikit tu. Padahal tak ada apa lagu nak apa pun. Di sini kita kira-kira. Sebenar tempat ni bukan tempat bincangan kita. Kita nak bincang di kaunu tu ya. Kaunu tu apa? Hayyan tu tak nak bincang lah. Kerana situ kita lepas lawan dah. Yang jadi tempat perbincangannya di mana? Di kaunu tu. Kaunu tu apa? Kalau orang tanya kita, maknawiyah ni kira di mana? Kaunuhu hayyan tu. Kaunuhu hayyan tu di mana sifat maknawiyah? Apa? Apa? Di mana? Maknawiyah kira di mana? Kira di hayyan tu ke? Kira di kaunuhu hayyan semua ke? Kira di kaunu saja ke? Kira di hu saja ke? Kira di mana maknawiyah? Apa? Maknawiyah kira di mana? Kaunuhu. Kaunuhu.
Kahu. Kehayan. Kehu saja. Kekaunu saja. Kaunuhu. Kaunuhu hayan semua. Mula syok lah. Kaunu saja ke, kaunuhu ke, kaunu hayyan ke, kehayan saja. Ada tu mari tu, hayyan saja tu punya kan. Boleh dikatakan sifat maknawiyah tu di mana? Kaunu. Kaunu. Di kaunu kah waw nu. Yang dikira di hu tu siapa? Allah. Dikira apa di zat? Hu tu Allah, itu zat. Hayyan tu sifat hayat, yang bersifat dengan hayat. Kira apa tu? Kira jadi tempat bincangannya. Kaunu tu apa? Keadaan tu apa? Tu kilah tu. Keadaan Allah yang berperhidup. Allah tak kena bincang dah. Yang hidup itu tak kena bincang dah. Yang bincangnya keadaan tu benda apa? Asy'ari kata keadaan tu diri ada tu lah, diri ada hayat di zat tu lah keadaan. Maka keadaan tu amr i'tibari. Maturidiyah kata kaunu tu, kaunu Tuhan. Kaunu tu lah pertamaktan antara sifat hayat dengan zatnya. Kira di kaunu tu Pak bincang ni. Nampak tak? Nampak khilaf di situ. Nampak khilaf di situ. Nyata molek tu. Musannaf yang terjemah. Terjemah dia kata, artinya keadaan Allah Ta'ala ampunya perhidup. Jadi zat yang bersifat dengan perhidup. Zat yang bersifat dengan perhidup. Di keadaan tu lah maknawiyah. Inilah maknawiyah. Di keadaan tu maknawiyah. Iaitu keadaan Allah yang punya perhidup ni apa? Keadaan Allah yang punya perhidup ni ialah hidupnya, hidup Allah Ta'ala. Ini dikatakan samarah bagi sifat hayat. Ini mesti ada terjemah 3 tu kalau kita perhati. Keadaan Allah Ta'ala yang punya perhidup mesti ada terjemah 3. Satunya keadaan dengan arti hidupnya Allah Ta'ala. Itu kaunu dengan makna samaratus sifat. Iaitu pertamaktan. Itu keadaan dengan makna hal. Pertamaktan perhidup dengan zat sampai akhir. Atau adanya itu keadaan dengan makna amr i'tibari. Nampak tak dah? Jadi 3 tu situ. Kita bahas dah dulu maknawiyah ada 3. Masalah kita tu terang 3. Padahal benda tu kau yang nak kira habis. Tapi pendapat yang kita kira kilahnya di pertamaktan tadi tu lah. Dah ada tu. Nampak dah cara dia. Dia tak tinggal tu, dia tak tinggal. Sikit-sikit dia tak tinggal tu. Iaitulah keadaan Allah yang punya perhidup tu lah. Ialah hidupnya, hidup Allah Ta'ala ada tu orang panggil. Ini dikatakan samara bagi sifat hayat. Hidup dah. Kaunu hayat tu, kaunu hayyan tu lah, ialah hidup Allah. Tuhan hidup. Tu dah. Nampak? Hidupnya Allah Ta'ala. Iaitu ada soalan kita boleh taruh halal dah, boleh sikit-sikit. Iaitu keadaan Allah yang punya perhidup ni. Satu lagi. Boleh faham tak tu? Nampak tak gila yang ni? Nampak tak? Boleh? Tak apa. Iaitu pertambatan. Kalau kita ingat, kita boleh faham hak ni satu, depan lagi senang. Iaitu dia kata kaunuhu hayyan tu apa? Pertambatan perhidup dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Pertambatan, pelekat sebagai pengikat. Gitu ya. Pengikat di segi akal kita ialah bukan benda ada dah pengikat tu.
Oh tu pengikat dah tu. Bukan pengikat dah. Tu tengok lagi. Iaitu pertamatan. Itu pertamatan, pengikat, penghidup, sifat penghidup dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Sifat hayat adalah Tuhan. Tuhan ada sifat hayat. Tapi hayat tak boleh ada di Tuhan kalau tidak ada pengikatnya, iaitulah kaunuhu hayyan, keadaannya yang hidup, yang berperhidup tadi. Keadaan itulah sebagai pertamatan irtibat antara hayat dengan zat. Kita cakap pengikat tu nampak jadi tak sedap juga dah. Tapi tak apalah, sebagai nak kita akul gitu je. Padahal pengikat pun tak sedap, nampak macam tali dengan apa, dengan getah, dengan gam ada je. Apa di zat Tuhan. Padahal zat Tuhan bukan kira yang pertama, tapi tak tahu musannif pun tak tahu nak kata apa dah. Bahasa Arab irtibat. Irtibat. Bila tu irtibat, pertamatan. Pertama, bila tapi bahasa kita bila kata tamat, macam ada zat tu macam dengan ni. Sepengah jirim pula. Tapi jangan tawahum jirim tu. Jangan tawahum jirim. Zat Tuhan bukan jirim. Sifat dia bukan Arab. Tapi sebagai pertamatan je. Begitu lah. Iaitu pertamatan. Boleh faham dah? Sifat hayat tu tak boleh bereka, tak boleh lekat di zat kalau tidak ada kaunu. Tulis itu pula. Pertamatan. Tak tulis, tak suruh tulis, tak tulis. Kalau suruh tulis. Itu pertamatan, yakni sifat hayat tak boleh ada di zat sekiranya tidak terikat dengan kaunuhu hayyan. Habis itu. Macam ni lah, sifat hijau tak akan boleh ada di buku kalau tidak terikat dengan keadaan buku yang hijau. Dia kata gitu, pertamatan perhidup dengan zat. Maka kalau kata begini, ini berlaku atas kaum mana? Tafsir pertambatan perhidup dengan zat ni atas kau. Jika kita berlaku atas kau yang pertama, atas pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Pendapat siapa? Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dan Imamul Haramain, dari segala pengikutnya. Itu yang pertama, kau yang menyabitkan ahwan tu lah sini. Yang pertama atau kau yang pertama, jadi kau yang menyabitkan ahwan. Kau yang menyabitkan ahwan. Kena ingat itu. Kau yang menyabitkan ahwan, kau yang mengatakan bahawa sifat maknawiyah itu ialah had. Itulah. Itu kau pertama. Mengikut kau pertama, tafsir begitulah. Bila kata kau nuhayyan, iaitu pertamatan perhidup dengan zat. Itu kita berlaku atas kau yang pertama yang kata Tuhan tadi. Tu. Kira apa tu? Tak kira tak leh je. Kira ini pening. Tak tahu tak leh ni. Boleh tak tahu? Ya dah dulu. Boleh. Yang hidup ngaji lah. Yang hidup ngaji, hidup main gitu. Tu. Tak nak tahu. Tapi dah ngaji je kena kira, kena tahu. Apa saja benda payah-payah pun tak tahu boleh tak? Boleh. Dia duk ngaji. Tak kena kira. Tak kena kira boleh tak? Boleh. Tak kena kira. Jangan duk ngaji. Tapi bila ngaji dia kena kira. Tu dia. Tapi benda yang nampak tak apa, tak ada apa sekali. Tapi satu hari ia akan nampak bahagia pula. Nantilah. Nanti tengoklah. Sekurang-kurang klik rumah. Sekurang-kurang nampak kesal dia kita apa semasa kita klik di rumah kita. Ustaz baca sifat 20 sikit.
Kita kecil-kecil tak apa dah. Baqarah ni tak boleh. Saya tak boleh ngaji. Pening. Dulu ngaji dah ada ustaz mengajar dah pening. Ustaz tolong baca kita kecil-kecil. Ya tak apa. Kita besar kecil punya kena lalu kau nuhu belaka. Kena lalu tak ada kitab yang tak ada kau nuhu, yang mesti kena ada kau nuhu tu. Sampai situ kalau kita tak amati di hari ni, tu situ juga. Tu. Tu je kira. Akhirnya sampai sini, tak apa tujuan ni, tak wajib kita tahu. Tak wajib dah. Bahkan etika cara ijman gitu, ya kata Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Cukup. Cakap tu jadi. Ayah kata, makmum pun, oh ya. Padahal tak tahu, ustaz pun tak tahu. Tak tahu nak hurai situ. Tak pandai nak hurai tentang kaunuhu tu. Jaga tu. Habis. Mana dah? Maka dia kata itu berlaku atas kau yang pertama, atau nak tafsir begini pun tak apa ni, atau pada pertamatan tu, atau di pertamatan. Ni huraian yang kedua kalau kita berlaku atas pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kaunuhayyan tu apa? Imam Asy'ari bukan menafi kaunuhayyan. Mereka isbat kaunuhayyan, tapi kaunuhayyan di sisi mereka tu apa? Iaitu ada sifat perhidup tu. Ada dan lekatnya sifat perhidup. Jadi adanya dan tumpangnya lah sebenarnya. Adanya dan tumpang sifat perhidup tu. Tapi sebut tumpang ni tak sedap juga dah. Adanya dekat tu pun. Tak apalah. Adanya dan lekatnya ada di mana? Ada pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Ada sifat hayat di zat. Itulah kaunuhayyan dah tu. Dah? Nampak tak? Ini atas kau yang menafikan ahwal. Tak sebut dah. Kita kena takdir tu. Ya dulu ya sebut atas kau yang pertama. Adapun di sini tak sebut atas kau yang keberapa. Kedua kena tulis jugalah. Al-dekat pada zatnya Ta'ala. Tulis di pada zatnya tu. Ini atas kau yang kedua. Ini atas kau yang kedua, yang menafikan ahwal. Yaitu qaul Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu apa hobi? Apa dah? Boleh. Payahlah. Lepas tu Musannif kata, faham lagi? Faham dah? Bila kamu faham dah, Musannif kata tak apa dah tu. Demikianlah dikatakan pada mentaswirkan 6 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Begitulah dia kata. Demikianlah seperti huraian pada kaunuhu hayyan lah. Demikianlah seperti huraian pada kaunuhu hayyan. Begitulah yang kata, semacam dengan huraian tadi dikatakan pada mentaswir, pada membuat rupakan, pada menggambarkan akan 6 perkara yang lagi akan datang sebut 6 perkara tu. Kaunuhu yang 6 lagi akan sebut ni, engkau taswirkan beginilah, engkau buat gambarkan beginilah. Tu. Mana bagaimana? Kira tak cuma iaitu pertambatan atau ada, kira gitu. Kira seperti juga. Dah. Tu. Habis kat tu. Lepas tu tetap kalau kita isbatkan dah kaunuhayyan sebagai sifat, datang juga mustahilnya. Tu. Kita isbatkan dah, kena menafikan juga hal mustahil. Mana hal mustahil?
Tak apalah hak ni kita tahu gitu-gitu ya, kerana kita tak ada guna hak ni. Kita bukan i'tikad dengan dia. Mustahil lawan kaunuhu hayyan tu. Lawan dia tu mustahil. Mana lawan dia? Iaitu lawannya tu kaunuhu mayyitan. Apa dia kaunuhu mayyitan? Artinya, arti kaunuhu mayyitan, keadaannya Allah yang mati. Ia tak sebut ta'ala dah. Kaunuhu ta'ala dulu ada. Kaunuhu ta'ala hayyan, tapi lawan dia kaunuhu mayyitan, tidak ada ta'ala dah. Sebab bila mati tak ta'ala. Ta'ala boleh mati. Ta'ala ni maha tinggi. Allah Ta'ala maha tinggi, maha mulia. Dia kena guna sifat kamalat. Ni bila kaunuhu mayyitan, mati dah ta'ala lagi. Tak ta'ala lah. Sebab tu dia tak isbat. Ulama tak isbat lafaz ta'ala di mustahil. Kita perhatilah kitab mana-mana pun biasanya gitu. Walaupun hodome tu rujuk kepada Allah, tapi tak perlu kita kena kata ta'ala, kerana di sini bukan tempat kena ta'ala dah. Kan Tuhan kita ni, jadi kalau isbat sifat ni lemah Allah Ta'ala. Gitu. Lemah Allah. Ta'ala gitu. Lemah Allah. Gitu. Dah habis itu. Dia kata keadaannya kaunuhu mayitan, arti kaunuhu mayitan, keadaannya Allah yang mati. Mustahil. Oh, tak boleh hadis. Tak terima pada akal. Tak apalah, hak tu bukan kita nak i'tikad. Pakar reti kita gitu ya. Yang kedua, cepatlah. Bermula perkara yang kedua nya 7 perkara. Yang kedua dari 7 perkara tu apa? Perkara khabar dia ialah perkara yang diibarat daripada perkara tu. Perkara yang dibercakap ganti daripada perkara tu diibarat dengan kata hamba musannaf ni. Hamba kata gini. Yang ke-15, bermula perkara yang ke-15 daripada 20 itu. Apa dia yang ke-15? Khabar. Ialah barang, jadi maksud ataupun makna yang dipaham daripada kata hamba, Musannaf kata. Faham daripada kata hamba ni. Kaunuhu aliman. Musannaf susun turut dia. Kita turut, kita sedap mulut kak. Qadiran muridan. Kaunuhu qadiran muridan. Gitu. Kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Apa? Itu dah. Baik kio tu. Tak itu. Tu je kio tu. Budak-budak pun ingat tu nasib tu. Kalamu qadiran muridan. Lepas tu aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu dah. Habis itu. Kaunu aliman, ini susun musannaf, susun mengikut musannaf. Moga dia isbatkan hayat dulu, lepas pada tu ilmu. Mengikut dia tu dia nampak kepentingan sifat. Sifat hayat lah penting sekali. Mengikut akal kita lah. Hayat lah penting. Lepas pada tu ilmu. Bila ada ilmu barulah mula nak kandak buat benda tu. Benda ni yang nak tahu dulu. Kira di sini kita akur juga penting al-ilmu. Maka dia kata kaunuhu aliman, keadaan Allah. Sini kata ta'ala pun boleh lah. Kaunuhu ta'ala aliman. Tapi tak kata tak apa dah, tapi faham di situ dulu. Keadaannya Allah Ta'ala aliman. Apa artinya, arti kaunuhu aliman tu? Keadaannya Allah Ta'ala. Kok tu pula. Tadi Ta'ala duduk di kaunuhu. Ni Ta'ala mahu duduk di keadaannya pula. Tu musannaf kita ya tafannun ni.
Jadi berbeza ibarat sikit. Dulu kaunuhu ta'ala ayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang ampunya penghidup. Tapi ni tak, kaunuhu tak ada ta'ala, ta'ala ada sini saja. Kita kena pandang-pandang lah, kita tengok sendiri lah. Artinya keadaannya Allah Ta'ala tu ampunya pengetahuan. Jadi kita ni kalau kira lingkungan tu, ia ada lingkung dia ampunya tak? Lingkung dia ampunya. Tapi sebenarnya kaunuhu tu lah matan tu. Ambil di kaunuhu aliman itu matan. Lepas tu artinya keadaannya Ta'ala ampunya. Di ampunya tu lingkungan tu tak mau tu. Tak mau tu. Ia sampai ke mana? Matan tu sampai ke mana? Kaunuhu Ta'ala ampunya penghidup, iaitulah hidup Allah Ta'ala, iaitu pertamatan. Tu. Jadi sampai situ ampunya, yang punya Ta'ala pengetahuan, iaitu pertamatan. Lepas tu pengetahuan dengan zatnya atau sampai situ matan tu. Jaga-jaga tu nuskah. Tapi nuskah baru tak tahulah ya letak lingkungan kausai tu di mana. Nuskah dulu iaitu sikit. Tu. Kaunuhu ni jaga. Kaunuhu tu lah matan dia. Dan kesama juga orang baru. Mana? Keadaan mana ni? Artinya keadaan juga lah. Kaunuhu aliman artinya. Tu tak ada juga dah. Tak ada juga. Jaga-jagalah. Tu. Ambil di kaunuhu tu matan. Kaunuhu sampai di atau tu matan. Matan dia. Habis itu. Boleh. Ni dia buat. Ni sekolah baru pun nampak dengan bunga-bunga molek. Lingkungan tu nampak bunga molek lah. Padahal salah. Lagi. Kaunuhu alim artinya keadaan Allah Ta'ala yang ampunya pengetahuan, yang bersifat pengetahuan. Itu aliman. Terjemah kita. Artinya kaunuhu aliman keadaannya Allah Ta'ala ampunya. Ada, mana itu ampunya ni? Ada pengetahuan, ada sifat pengetahuan. Tu. Apakah makna keadaan Tuhan ampunya pengetahuan? Iaitu keadaannya Ta'ala ampunya pengetahuan tu pertambatan pengetahuan, sifat pengetahuan Allah. Pertamatan sifat pengetahuan dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Ini atakau yang pertama, yang mengatakan kaunuhu itu adalah hal, yang mengisbatkan, menyabitkan hal, kan? Pertama, pertamatan pengetahuan dengan zatnya. Atau kok mana pula ni? Kaunuhu Ta'ala aliman. Atau ada pengetahuan, atau ada pengetahuan dengan zatnya, atau ada pengetahuan, atau ada pengetahuan atau ada pengetahuan. Sekat tu ya. Ada pengetahuan sebenarnya.
atau ada pengetahuan. Jika tu matan tu kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaannya ta'ala ampunya pengetahuan, iaitu pertamatan pengetahuan dengan zatnya atau ada pengetahuan tu. Apa tak? Itu matan dia. Bukan sampai di atau tu. Pula dah. Dah habis. Pertamatan pengetahuan dengan zat. Atau ni atau mana? Atau pada pertamatan tu. Atau kalau kita nak berlaku atas pendapat yang kedua pun boleh, iaitu Abu Hasan Asy'ari kata ada pengetahuan, ada sifat pengetahuan. Jadi ada di mana? Kau dulu. Dan lekat sifat pengetahuan tu ada dan lekat pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tu ini berlaku atas kau yang ke tiga. Dua. Yang kedua bunyi tiga tadi. Lagi sikit dah tak payah tu. Lagi pula yang kata mustahil lawannya, bermula lawannya, lawan bagi kaunuhu aliman itu mustahil. Mana? Tu. Iaitu lawannya tu. Lawannya tu apa? Kaunuhu jahilan. Masya Allah. Tengoklah dah. Tengok. InsyaAllah tengok tu. Mustahil lawannya. Lawan kaunuhu aliman tu mustahil. Mana? Iaitu lawannya tu kaunuhu jahilan. Tu lawan dia. Kaunuhu ta'ala pula ta'ala dah. Kaunuhu keadaannya jahilan. Apa kaunuhu jahilan? Kita perhati satu. Mudah dapat berkat juga tu daripada tulangan. Kerana musannaf dia mengarang tu nak boleh tulis satu-satu pun dia kira. Dia tulis huruf dia tu. Dia bukan tulis main-main. Dia tulis dengan fikir, tulis dengan tafakkur, tulis dengan ta'ammul lah tu. Maka kita mengaji dia pun kita kena ta'ammul juga tiap-tiap huruf dia tulis. Kerana dia tulis pun dia ta'ammul tiap-tiap huruf. Moga keberkatan huruf dia yang tulis tu dia akan hasil untuk kita juga. Tu. Walaupun satu huruf pun kita tak tinggal baca kerana dia juhud dia tu penat untuk nak mengarang kepada kita ni. Tiap huruf, maka satu huruf pun kita tak tinggal. Baca juga dia. Wihasilkan balasan dia, wihasilkan manfaat ilmu tu. Tu dah. Lagi. Kaunuhu jahilan, keadaannya ta'ala jahilan, yang jahil. Artinya apa? Artinya kaunuhu jahilan tu keadaannya Allah yang apa tu? Tulis apa tu? Yang tak jelas kita saya ni. Yang apa? Yang banyak. Tu yang banyak. Jadi tu hai satu lah maknanya. Lawan kaunuhu jahilan, Tuhan banyak. Apa jahil banyak? Kaunuhu jahilan, keadaannya yang banyak. Nyanyok gitu. Terus kau ada mau banyak. Ada ada banyak macam-macam. Adanya nyanyok. Barangkali nyanyok gitu. Tapi tak. Apa yang dikharaki oleh musannaf bukan begitu tu. Tengok nyanyok lah. Tuhan nyanyok. Bukan jahil tu tafsir dengan nyanyok. Nyanyok bukan jahil. Tuhan nyanyok. Jahil lah nyanyok. Bukan lazim itu. Tapi dia suka nyanyok tak apa. Tapi maksud musannaf naknya babuk. Yang babuk.
suka selalu, bukan tak usah dengar. Bukan mabuk. Yang mabuk tak boleh suka, tapi babuk tu apa kita nak suka apanya. Kalau suka pun suka kerana dia gharib ya. Kalimah yang gharibah. Yang nadirah, boleh kata gitu. Keadaannya yang babuk. Dulu kita jaga tak dia di sifat ilmu? Di sifat ilmu saya jaga tak? Tu dia lupa. Kau tak jaga. Kek baca tu kau mengantuk ke? Tengoklah. Lawan dulu sifat ilmu di muka berapa? 15 tu kalau kitab saya lah. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan pengetahuan seperti tak ada kata apa situ. Kena jaga pula situ. Tak kena. Bukan nyanyok. Tak ada ayat, tak ada cerita, tak ada nak cerita. Tu dia baca lagi boleh dah. Bukan nyanyok situ. Nampak munasabah dengan lupa tu dah. Nyanyok dah lupa. Dak. Okey gitu. Situ naknya babuk. Babuk juga. Tolong fikir lah, tolong fikir. Apa babuk? Tak apalah fikir tu boleh tulis lah boleh. Tapi apa babuk? Babuk ni apa? Babuk ni luah dulu lagi. Luah orang dulu. Dulu kalau luah yang kuno, dulu kalau sehingga sekarang ni luah ni sudah hilang dah. Tidak ada tercatat dah dalam kamus dewan. Luah orang dulu lagi. Sehingga kita pun rasa pelik dah luah babuk ni. Tak ada orang tak bercakap dah babuk. Tapi pada MK dia sebut lagi. Orang tua-tua dulu ada cakap lagi babuk. Apa babuk? Babuk ni tak tahu apa sekarang buk. Betul tak? Tak tahu apa dimula lagi dah. Tak tahu apa. Tu babuk. Tak tahu apa-apa pun. Tak tahu apa sekarang buk. Kita dah. Betul tak? Tu babuk. Babuk ni tak tahu apa-apa. Tu jahil. Tapi bila lama-lama lugah Arab sudah menguasai. Orang Melayu kita cakap jahil pula. Mu ni jahil. Akhir lama-lama lafaz babuk tu hilang daripada penggunaan orang kita. Ganti dengan lafaz jahil. Aku ni jahil semua. Mu ni jahil semua. Mu ni jahil. Cakap jahil pula ganti babuk. Babuk tu hilang dah. Daripada lugah kita tak ada. Daripada tu ada dengar-dengar mari lagi daripada orang dulu. Lalu tulis juga babuk. Babuk. Bukan mabuk. Bukan banyak. Dan bukan nyanyok. Yang dia nak. Tapi kalau nyanyok, kalau kita nyanyok sekalipun ada wajah. Wajah untuk nak pergi tapi bukan murad. Bukan apa yang dikehendaki oleh musannaf. Kalau kita nak kata nyanyok pun ada wajah dia. Nyanyok. Dia lupa. Jahil dah nyanyok. Dulu alim malat tapi bila nyanyok. Jadi jahil balik pula. Kembali jahil pula. Tu boleh kata gitu. Tapi maksudnya babuk. Bukannya nyanyok ni tahu dulu. Lepas pada tu baru tak tahu. Tu nyanyok. Nyanyok tu dulu tahu. Lama-lama tak tahu. Tu panggil nyanyok. Ni babuk. Tak tahu dia mula lagi dah. Tak tahu. Budak ni tak mengaji. Tak mengaji. Semenjak kecil-kecil sampai ketua tak mengaji. Tak tahu pun. Jemput benda ni pun tak tahu. Babuk pula ni. Babuk. Tak tahu sekarang babuk. Kita kata tadi. Itu dah. Tu babuk. Aku susah juga lah. Banyak macam dia musannaf ni pelik-pelik. Berpapah. So dah. Jangan dengar tu. Papah tu. Berpapah dulu kan. Itu terjemah daripada taraddud.
Taraddud. Berpapur, taraddud. Maka berpapur ni banyak pula jenis. Berpapur dengan bentuk zon, berpapur dengan bentuk waham, berpapur belaka tu jadi taraddud belaka tu. Papoh. Orang tua dulu saja tu. Lurah dulu. Habis itu maka sini pun yang babuk. Kita pun kadang-kadang jadi mabuk dah. Pening tak tahu nak kata apa. Babuk ke banyak ke nyanyuk. Akhir jadi mabuk. Tu. Keadaannya yang babuk. Tu apa makna babuk? Tafsir makna babuk tu ketiadaan pengetahuan sekali-kali. Dia kata. Tak heran tak dah? Ketiadaan pengetahuan. Tak tahu sekarang bok orang panggil. Bila tadi bagi tak tahu sekarang bok orang ni. Ketiadaan pengetahuan sekali-kali. Tak ada apa pengetahuan sikit pun tak ada. Tu maknanya jahil Allah SWT. Nampak tu dah? Tu kaunuhu jahilan. Dan kaunuhu nasian. Sebenarnya matanya yang babuk dan lupa. Gitu. Jahilan yang babuk dan lupa. Tapi maksud di sini musannaf tafsir pula. Dan kaunuhu atau pada kaunuhu jahilan. Jadi lawan belaka ni, lawan bagi ilmu belaka ni, kaunuhu jahilan dan kaunuhu nasian. Lain-lain tu. Dia sebut lawan ni banyak. Lawan bagi ilmu tu banyak. Lawan bentuk jahil, lawan bentuk nasi. Kaunuhu nasian, keadaannya Allah Ta'ala nasian. Apa nasian? Artinya, arti kaunuhu nasian tu keadaannya Allah Ta'ala, keadaannya Allah yang lupa. Tuhan lupa. Allah lupa nak buat zaid pada esok hari. Esok hari pun Sabtu nak buat. Tiba-tiba gelap hari Sabtu, tak jadi zaid. Kerana Tuhan lupa. Baru teringat hari Ahad. Buat hari Ahad. Apa ni jadi Ahad ni? Kerana Tuhan lupa. Mustahil gitu. Berarti benda yang berlaku nampak musim tak betul dengan musim dia. Buah kayu jadi tak betul dengan musim dia. Bukan sebab Tuhan lupa. Dia kandak. Dia jahil. Dia tahu pada azali lagi. Dia nak buat benda tu pada masa. Dia menentu siap dah. Ni Tuhan pun nyanyuk dah. Tengok ni alam nyanyuk. Tuhan nyanyuk dah. Tuhan sendiri nyanyuk dah. Tak boleh kata gitu. Dia bukan lupa. Kerana lupa ni menafikan ilmu. Afatul ilmi an-nisyan. Kerusakan ilmu, kebinasaan ilmu, lupa. Bila lupa, habislah ilmu. Itu menafikan ilmu juga lupa ni. Artinya keadaannya yang lupa. Habis itu dah. Cakap tu. Yang as-sawab tu ketiga tu. Yang ketiga. Gitu. Bukan yang tiga perkara pula. Yang ketiga, bermula perkara yang ketiga. Takdim yang pertamanya apa? Kaunuhu hayan. Yang keduanya kaunuhu aliman. Yang ketiga, perkara yang ketiga ialah perkara yang diibarat, yang dicakap, yang ditutur, yang dicakap ganti daripada perkara tu. Perkara yang diibaratkan daripadanya, diibarat dengan kata hamba. Hamba kata begini. Yang ke-16, maknanya yang ke-16 ni sebagai perkara yang ketiga daripada 7 perkara. Tu maknanya itu. Yang ke-16 daripada 20 itu ialah barang yang dipaham. Maksud yang dipaham daripada kata hamba, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Artinya arti kaunuhu qadiran tu keadaannya Allah Ta'ala tu ampunya perkuasa. Keadaan Tuhan yang ampunya perkuasa, yang ada sifat perkuasa, sifat kudrat.
tu qadiran. Kerana qadiran tu mustasifan bil qudrah, bersifat dengan kudrat. Itulah ampunnya berkuasa, terjemah itu. Kalau kita punya terjemahan musannif ni apa panggil muwafaqat dengan qawaid Arabiyah. Muwafaq dengan qawaidnya. Dan muwafaqat dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah pun begitu. Qadir ni zat muttasifun bil qudrah. Zat muttasifun bil qudrah. Boleh dah. Maka kata qaunuhu qadir, artinya keadaannya Allah Ta'ala ampunya berkuasa, yang berkuasa. Apa dia? Iaitu keadaan dah. Iaitu keadaannya ampunya berkuasa tu pertamatan. Nanti hatulah tu. Hatulah tu. Iaitu pertamatan, pengikat pertamat sifat berkuasa tu dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Pertama berkuasa dengan zat. Zat tak akan boleh ada sifat kudrat ataupun berkuasa kalau tidak ada pertamatan, iaitulah kaunuhu qadiran sebagai pertamatan. Ini atas kau yang pertama. Atau pada kata pertamatan. Atau iaitu ada berkuasa dan lekat sifat berkuasa. Ada di mana? Ada padanya pada zat. Ada padanya pada zat Allah Ta'ala. Ini atas kau yang kedua. Wasal cepat-cepat lah, tak ada payah lah. Habis itu kira dah. Mustahil lawannya, kita pergi cepat-cepat gitu ya sini, tak ada apa lah. Mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu qadiran tu mustahil. Mana lawan dia? Iaitu lawannya tu, lawan bagi kaunuhu qadiran tu ialah kaunuhu ajizan. Apa arti kaunuhu ajizan? Arti kaunuhu ajizan tu keadaannya Allah yang lemah. Tuhan lemah. Tuhan tu mustahil. Habis itu kalau ayah lah nak lagi sikit. Boleh lagi sikit lagi. Sikit lagi boleh lah. Yang keempat, ini perkara yang keempat. Siapa masa cepat cara dia. Perkara yang keempat. Tapi saya baca ni duk fikir tu mau fikir supaya dak dengan hak dulu. Supaya kedak apa beza. Tu cara baca kita ni kena fikir. Bukan semata-mata baca. Orang panggil tak mendalami, tak tahakuk ilmu. Tak berhati, tak supaya dak hak dulu. Beza ni. Sentiasa kena fikir. Maka bagi mereka yang tak jaga ibarat tu, dia tak akan dapat fikir benda tu. Dia baca saja, baca berat. Sebab tu tahakuk tak akan dapat melalui cara daurah semata-mata, tak boleh. Tak boleh. Dia kena kira gini. Tu pun bahaya tak bahaya. Lah. Tak dia kata ada ustaz tu nak buat daurah kitab Baquratul Amani. Ada nak iklan masalah. Daurah kitab Baquratul Amani berapa hari? 1 hari saja. Boleh pada adat kata, tak akan hasil maksud. Sekarang kita ni setahun dah ni. Masuk setahun dah kita ni. Masuk dah setahun dah ni kita ni. Setahun sehari ni sekadar pengenalan, tak apalah. Awak pengenalan kitab apa tu boleh. Tapi nak boleh faham maksud amal masa sehari tu mustahil adat. Mustahil pada adat. Tapi boleh jadi menyalahi adat bagi wali-waliullah tu. Takut ada wali seorang dua kan dia faham sehari. Boleh ada juga. Itu cari adat lah. Tak boleh kita kira lah tu. Kira hak pesing adat ni bahaya. Tu dia. Lagi sikit lagi. Kata dia yang keempat, perkara yang keempat
barang yang. Beza dah tu. Musannaf kata tu. Terus apa dulu? Ya apa? Itulah lah. Kita kata kalau musannaf orang mengarang ni pun seolah kata bila qalama kau khazah semata, kau hazah semata dah lah. Qalama kau hazah semata. Karena sudah maklum terpada dengan hak dulu. Memadai dengan hak dulu lah. Yang keempatnya barang yang maksud yang diibarat dicakap daripada barang tu. Maksud yang ataupun barang yang diibarat, yang dicakap, yang ditutur ganti daripada barang tu dengan kata hamba. Hamba kata gini, ke-17 daripada 20 tu, 17 daripada 20 perkara tu ialah khabar. Barang yang. Jadi ke-17 tu sifat mubtada pula dah situ. Ia tak takdir yang dah tu. Kata hamba yang tak ada dah sini. Dulu ada yang semua dah. Ni tak ada yang. Tak apalah, situ pun jadi mubtada. Yang ke-17 daripada 20 tu ialah barang yang dipaham daripada kata hamba. Hamba kata gini, kaunuhu ta'ala muridan. Kaunuhu ta'ala muridan arti kaunuhu ta'ala muridan, keadaannya Allah Ta'ala ampunya perkanda, ada sifat perkanda. Tak ayat lah tu. Apa kaunuhu nak kira? Kilah dua pendapat. Pendapat pertama kata iaitu kaunuhu muridan tu pertamatan, pelekan, bereke, kita tengok. Bereke tani bereke tu pereke. Ingatlah. Pengikat. Pertama benda yang lazim, benda gitu. Sebagai pertama sifat perkanda, pertama dengan zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat perkanda atau iradat tak akan boleh ada di zat sekiranya tidak ada pertambatan itu, iaitulah kaunuhu muridan, sebagai pertambatan sifat perkanda dengan zat. Itu atas kau yang pertama, Qadhi dan Imamul Haramain. Atau ada perkanda ni atau pada pertambatan. Ataupun kalau berlaku atas kau Abu Hasan Asy'ari, kaunuhu muridan tu ialah apa? Iaitu ada perkanda, ada sifat perkanda, dan lekat sifat perkanda, ada dan lekat padanya, pada zat Allah Ta'ala. Tak payahlah. Abdullah tu bila isbatkan sifat, maka sudah ternafi juga sifat mustahilnya. Mustahil lawan kaunuhu muridan tu mustahil, tak terima pada akal. Sebab apa? Iaitu lawannya tu mana? Kaunuhu karihan. Tu. Arti kaunuhu karihan, keadaannya Allah yang benci, keadaan Tuhan yang benci apa? Kita belajar dulu sifat iradat. Benci apa? Benci dengan mana apa? Tak mau buat. Tu benci. Tu ada tu. Benci akan membuat. Tuhan ni benci nak buat. Zat yang ada tu bukan dia nak. Dia buat gitu-gitu ya. Buat. Tu. Zat tu dia buat. Dia bukan dia nak. Benci. Tu. Ataupun ada orang paksa ya. Tu ada paksa, ya paksaan dia, bukan dia nak. Tu dia tu dia benci. Tu hak tu mustahil.
Mustahil ihad tu. Semua yang berlaku Tuhan buat dengan kehendaknya, kemahuannya yang selulus pada azali lagi. Tu habis dah. Keadaannya yang benci. Benci pun benci akan membuat suatu daripada mungkinat ni lah. Atau meniada, atau pada membuat, ataupun benci akan meniadakan suatu daripada mungkin tu. Tu mustahil juga. Kembali tengok di sifat iradat akan nyata sendiri. Kalau kita hurai banyak dari situ. Kau yang benci dan kaunuhu ghafilan wa zahilan. Kerana musnah tartib gitu. Kerana lawan bagi iradat tu apa? Kalau kita ngaji dulu sifat ma'ani. Lawan bagi iradat Tuhan kehendak, ada sifat berkehendak. Lawannya ketiadaan sifat berkehendak. Bila kata tidak sifat berkehendak, termasuknya buat apa dengan benci, bukan kehendak dia. Buat dengan lupa, buat dengan lalai. Itu masuk lakar tu. Masuk lakar. Sebab itulah bila kata lawan iradat, kita ambil satu tu tak tepat. Sekarang kita yang ambil satu je. Kita apa? Mustahil lawan iradat ialah lalai. Kalau dia ambil lalai saja. Kadang-kadang kita ambil benci saja. Benci saja. Berarti tak tepat, tak mengumum. Kalau panggil tak meratai. Maka musnah kita tu nak umum semua. Tengoklah kita Arab. Karaha, az-zuhur wal ghaflah. Ya adalah kau tu. Zuhur lagi, ghaflah lagi. Dia pakai satu dak tu. Ni tapi mari bahasa Melayu ambil ambil satu je. Arab kira lebih dah. Maka di sini pun sama. Maka dia kata keadaan yang benci akan membuat atau meniada dan lalai. Padahal dalam matan sama matan tu kita kata keadaannya yang benci dan lalai. Maksudnya gitu. Tapi benci itu terjemur daripada karahah atau karihan tadi. Lalai itu terjemur daripada ghafin wa zahin. Bahasa Melayu kita pakai lalai ya. Padahal kalau kira ghafin tu lalai, zahin tu lupa lah. Tu. Dan kaunuhu keadaannya nyonya Allah ghafilan, lalai, wa zahilan, zuhur tu lupa. Apa dah? Cepat dah weh muka ni weh. Saya rasa kitab Baqatul Ma'amani sini je yang ringit kepala kita sikit. Rasa kita tak? Hari ni ya rasa sedar. Hak lain tiap-tiap baris kena fikir. Baris lain kena fikir. Sini ya rasa. Gitu. Gini macam tu bukit gitu. Dan kaunuhu ghafilan wa zahilan, arti kaunuhu ghafilan wa zahilan tu keadaannya Allah yang lalai. Tuhan lalai itu mustahil. Lalai apa? Lalai pada membuatkan mungkin. Nak buat mungkin lalai. Lalai daripada buatkan mungkin. Tu dia. Menurun hujan tu sebenarnya penentu supaya turun tu sekadar membasuh bumi je. Tiba-tiba lalai terlajak sampai ke bawah bumi. Apa ke banjir boy? Lalai. Buka langit lupa. Langit buka. Lalai. Lalai pada membuat mungkin daripada menentu. Lalai tu pada buat mungkin. Lalai daripada menentukan dia akan mungkin. Tak, lalu bagi pada lalai lagi tu. Lalai daripada menentukan dia akan mungkin, menentu dengan ikhtiarnya, dengan kemahuannya dan kehendaknya Allah. Menentukan mungkin dengan ikhtiar dia tu dia lalai. Lalai. Tu. Tengok Zaid tu, tangan mari tak cukup tu.
Beranak mari, anak dia tu beranak mari, tangan kanan tak ada. Lalai tu. Tuan lalai tu. Mustahil. Tu orang lain tu ada kangen, tangan cukup belakang, dia tak ada tangan. Nak ya? Allah Ta'ala lalai tu. Kesian ke budak ni. Oh, tak ada arah tu awak teka lalai. Ya lalai dah tu. Cakap begitu, ingat. Nak pergi kot lain tu, nak jatuh kot lain tu. Habis itu dengan ikhtiarnya. Dan lalai juga, atau pada lalai tadi, dan lalai juga pada meniadakan dia akan mungkin. Nak meniada pelalai. Sebenarnya Zaid sampai ajar dah. Ajar dia esok, tiba-tiba lanjut lagi sebulan. Allah lalai. Lalai Zaid. Berarti Malikin Maut pun jadi apa? Lalai juga. Jadi mari tu lalai juga. Macam-macam. Mustahil tu kalau kita kira dengan dalil iradat dulu tu mustahil tu. Mustahil. Tu. Dimakianlah Musanif kata, dimakianlah. Kalau apa dimakianlah? Dan lalai pada meniadakan dia akan mungkin, dimakianlah. Baca molek. Bukan kata dimakianlah yang kelima. Bukan. Sampai dimakianlah saja tu. Baik dah? Kali lagi. Ni nak fikir kat sikit. Lalai pada membuatkan mungkin. Dah? Lalai pada membuatkan mungkin. Maksudnya lalai daripada menentukan dia mungkin dengan ikhtiarnya. Satu. Dan lalai pula pada meniadakan dia akan mungkin. Yang kata lalai pada meniadakan dia pun dimakianlah. Apa dimakianlah? Yakni pada meniadakan dia, yakni daripada menentukan dengan ikhtiarnya juga. Sama tu. Membuatkan mungkin, lalai pada membuatkan mungkin daripada menentukan dia dengan ikhtiar. Dan lalai pada meniadakan mungkin pun begitulah juga. Apa? Lalai daripada menentukan dengan ikhtiarnya juga. Jaga-jaga ibarat tu. Macam tulis punya ni. Lama baca, kita baca dimakianlah yang kelima. Okey begitu, dimakianlah wakaf sekat tu. Wakaf sekat tu. Tu dia dah. Sikit lagi nak bilakon muka ni rasa sikit je. Yang kelima, bermula perkara yang kelima apa? Barang yang, makna yang, maksud yang diibarat daripadanya, daripada barang tu, dicakap, dituturkan ganti daripada barang tu, diibarat dengan kata apa pada ini? Apa kata apa? Ke-18 daripada 20 itu. Yang ke-18 lah. Tinggal apa lagi? Tinggal apa lagi? 2 ke 3? 3 lah. Sebab yang 18 tak baca lagi. 3 lagi. Ke-18. Tu. Daripada 20 itu apa? Barang yang dipaham daripada kata hamba, kaunuhu sami'an. Artinya, arti kaunuhu sami'an tu keadaannya. Situ maknawiahnya. Keadaan. Keadaannya Allah Ta'ala tu punya pendengar. Ada sifat pendengar. Tuhan punya sifat pendengar. Tu kaunuhu sami'an. Lepas tu keadaan tu apa benda? Tak apalah, pendengar tu faham dah daripada sifat sama. Tapi keadaan tu apa benda? Iaitu keadaannya yang punya pendengar tu, iaitu pertamatan, pelekat, pengikat sifat pendengar pertama dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Ini atakau yang pertama yang mengatakan han. Kaunuhu ni adalah han, sebagai pertamatan sifat pendengar dengan zat.
Tidak ada, tak akan boleh ada sifat pendengar kalau tidak ada pertamatan ini, iaitu kaunuhu sami'an. Kaunuhu tu apa? Han. Han tak sampai ke tahap wujudi dan tak turun sampai ke tahap ikbari. Habis. Ya. Itu pendapat pertama. Atau kalau berlaku atas pendapat yang kedua, apa? Keadaan tu apa? Atau ada pendengar, ada sifat pendengar. Ya, dah lekatnya jugalah. Misalnya tak sebut dah. Banyak dah. Banyak sangat dah. Sini tak sebut. Ikut dia lah yang saudara sebut. Kita ni pula tengok dia sebut dah. Tu. Hak mana dalil. Hak disebut tu dalil atas hazah. Ni macam kiyah lah. Ada pendengar padanya pada zat Allah Ta'ala. Ada sifat pendengar di zat tu lah dikatakan keadaan yang punya pendengar tu. Tak boleh tu. Mustahil lawannya, ini lawannya lawan kaunuhu sami'an tu mustahil. Tak terima pada akal juga. Mana kau lawan dia? Iaitu lawannya tu kaunuhu asamma. Apa kaunuhu asamma? Arti kaunuhu asamma ialah keadaannya Allah yang tuli. Itu mustahil. Tak terima pada akal. Tu dia. Cukup dulu dah. Lakah buka main ni. Kena lagi. Pada dah. Tak payah. Dia akan payah sikit lagi di mana? Di sifat harus tu kena fikir sikit. Tu. Di harus depan. Tak apalah, kita taruh sikit. Taruh. Tu dia. Sekat dulu. Allah Subhanahu wa taala ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.